Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 September 2020 bersama saya Syazwana Amir. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hari ini membuat permohonan pendaftaran parti baharunya yang dikenali sebagai Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA. Dalam wawancara dengan stesen radio BFM hari ini, Syed Saddiq berkata MUDA akan menjadi parti politik Malaysia pertama diterajui golongan belia berbilang kaum. Syed Saddiq juga mengingatkan bahawa sebarang halangan yang bakal dihadapi sewaktu pendaftaran parti itu akan mengundang kecaman masyarakat. Beliau turut merujuk kepada kejadian tindakan dua timbalan menteri baru-baru ini yang mengkritik pelajar Sabah, Viviana Mosibin dan menerima kecaman masyarakat. Bekas Ketua Pemuda Bersatu itu juga menambah dia telah merayu secara peribadi kepada Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkenaan rancangan MUDA. Untuk rekod, ROS diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sejak mengumumkan secara terbuka rancangan menubuhkan parti yang digerakkan golongan muda, anggota-anggota gerakan muda yang diasaskan Syed Saddiq itu telah mengadakan siri jelajah di seluruh negara. Anggota Parlimen Muar itu sendiri berada di Sabah ketika pilihan raya negeri dan baru-baru ini dilihat memakai kemeja T yang tertera nama gerakan yang dipimpin golongan belia itu. Kerajaan hari ini bersetuju menaikkan allowance sara hidup nelayan dari RM250 kepada RM300 sebulan bagi mengurangkan beban golongan itu yang terjejas susulan pandemik COVID-19. Dan saya nak ingatkan warisan yang ada di negeri Sabah ini adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan. Saya nak ingatkan begitu. Di waktu itu, allowance sara hidup nelayan yang RM300 telah pun dipotong dan jadi hanya RM250 sahaja. Bukan ditambah. Hari ini saya nak umumkan kita kembalikan semula supaya nelayan akan dapat sebanyak RM300 bayaran tunai tiap-tiap bulan. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan perkara itu ketika melancarkan skim subsidi baja dan racun padi Bukit dan Huma di Beaufort, Sabah pagi tadi. Skim itu antara lain memberi bantuan berupa grant, allowance, skim ternakan dan zakat kepada golongan peladang, penternak dan nelayan yang layak dalam usaha membantu meningkatkan taraf hidup golongan itu. Selepas 5 hari hilang daripada radar penamaan calon pilihan raya negeri Sabah, bekas Ketua Menteri Musa Aman membuat kejutan apabila muncul di dua majlis Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dalam ucapannya di hadapan kira-kira 300 penyokong dan pengundi di sebuah bazar di Kuala Penyu, Muhyiddin mengatakan Musa berada di situ bagi menzahirkan sokongannya terhadap Perikatan Nasional. Macam juga apa yang Tan Sri Musa menjadi Ketua Menteri sudah banyak melakukan pembangunan di Sabah. Kita ucapkan terima kasih. Thank you Tan Sri Musa atas segala usahanya. Sekarang beliau tidak mau jadi calon. Tak apa. Tapi semangatnya masih kuat. Mau datang di sini untuk sokong saya dan sokong Perikatan Nasional. Bagaimanapun ketika Musa ditemui selepas majlis dan diminta mengulas kehadirannya di majlis itu, Musa tidak memberi sebarang komen. Tan Sri, just now Tan Sri Muhyiddin said you campaign for PN, yeah? Is that so? Excuse me, later you give a statement. Are you going to campaign for? I will discuss with you later. Tan Sri, are you campaigning for PN? Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu hari ini bahawa blogger Papa Gomo, Parpu Kari dan The Unspinners adalah antara 40 laskar cyber yang dibayar Rosmah Mansor untuk menjaga reputasinya di media sosial. Bekas pegawai khas Rosmah Rizal Mansor berkata, Papa Gomo dan dua lagi blogger itu menerima RM5,000 sebulan daripada peruntukan RM100,000 selama hampir 6 tahun sejak 2012. Selain itu katanya terdapat juga 12 hingga 15 blogger yang dibayar sekitar RM3,000
dan kira-kira 30 pengguna Facebook yang semuanya dibayar sekitar RM2,000 setiap satu selama 6 tahun. Rizal berkata demikian semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Rosmah Jagjit Singh ketika menjadi saksi pendawaan kes perbicaraan isteri bekas Perdana Menteri itu. Rosmah berdepan satu tuduhan meminta RM187.5 juta dan dua tuduhan menerima rasuah berjumlah RM6.5 juta daripada bekas pengarah urusan Jepak Holdings, Saidi Abang Samsudin. Rizal sebelum ini dalam keterangannya memberitahu bahawa pada tahun 2012 atas arahan Rosmah, dia menubuhkan Laskar Cyber untuk memantau kandungan media sosial dan menangkis serta memberikan penjelasan berhubung setiap fitnah dan tuduhan yang dibuat terhadap isteri Najib itu. Kes baru COVID-19 hari ini kekal 2 angka apabila mencatatkan 21 kes baru hari ini. Daripada jumlah itu, 16 merupakan kes penularan tempatan, manakala 5 lagi merupakan kes import. Sabah masih mencatatkan kes tertinggi iaitu 8 kes dikesan di kluster Benteng Lahad Datu. Satu kluster baru dikesan di Sampurna Sabah selepas seorang wanita yang mendapatkan rawatan kerana kelahiran pramatang disahkan positif COVID-19 pada 14 September lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, rakyat Malaysia berusia 32 tahun itu didapati positif ketika saringan kemasukan ke Hospital Tawau. Hasil saringan kontak rapat dan pengesanan kes secara aktif, beliau berkata pihaknya mengesan satu lagi kes positif. Sementara itu, Kedah mencatatkan 7 kes termasuk 6 kes yang dikesan di kluster sungai. Jumlah keseluruhan kes positif setakat ini adalah sebanyak 10,052 kes. Terdapat 15 lagi pesakit disahkan sembuh hari ini, menjadikan kes aktif sebanyak 674. Tiada pertambahan kes kematian dan jumlah kematian kekal 128 kes. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali terpaksa dimasukkan ke hospital semalam berikutan tidak mendapat rehat secukupnya. Perkara itu diumumkan Khairuddin sendiri di laman Facebook rasminya. Menurut Khairuddin, beliau menjalani satu prosedur kecil hari ini dan pemeriksaan kesihatan susulan. Sebelum ini katanya, beliau telah diminta untuk berehat selama seminggu oleh doktor. Bagaimanapun, akibat jadual yang sibuk, beliau hanya dapat menangguhkan beberapa program dan tidak dapat berehat sepenuhnya. Sebelum ini, Setiausaha Akhbar Khairuddin, Muhammad Fauzi Jalil, menafikan bahawa menteri itu kini bercuti sementara menunggu keputusan siasatan kesnya selesai. Khairuddin terpalit kontroversi dan dikecam masyarakat apabila gagal melakukan kuarantin wajib COVID-19 selepas pulang dari luar negara. Ahli Parlimen Kuala Nerus itu kemudian dikompaun RM1,000 oleh Kementerian Kesihatan dan beliau telah memohon maaf atas kesalahannya serta berikrar untuk menyumbang kesemua gajinya dari Ogos kepada tabung COVID-19. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.